Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la minna shaqiyya wa la mahruma wa la matruda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada malam ini, alhamdulillah dengan limpah dan kurnia ini dapat kita meneruskan lagi kelas kita pada malam ini. Alhamdulillah, hari ini kita telah masuk kelas kita yang ke-9. Alhamdulillah, 2 bulan kita dah mempelajari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi pengajian kita pada malam ini, insyaAllah. Jadi sebelum itu, tuan-tuan, puan-puan yang mungkin hadir pada malam ini, bolehlah untuk kita sama-sama share dan sebarluaskan lagi lah pengajian kita ni. Saya pun nak share sekejap ni. Okey, insyaAllah pada malam ini kita akan membincangkan serba sedikit tentang apa yang telah kita mulakan minggu lepas, iaitu tentang Ahlul Qiblah, dan kemudian kita akan meneruskan juga tentang perbincangan tentang iman. Perkara ni agak penting dan agak detail yang kita akan cuba sama-sama kupas, insya-Allah. Jadi tentang Ahlul Qiblah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Kejap saya share kejap. Lepas tu kita mulakan. Okey. Jadi Ahlul Qiblah yang dimaksudkan dengan dalam perbahasan ulama adalah, yang dimaksudkan di sini adalah Ahlul Qiblah adalah mereka yang bersolat ataupun beribadah menghadap kiblat yang sama, iaitu kiblat Kaabah, dan membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itu digelar sebagai Ahlul Qiblah. Jadi Ahlul Qiblah ini siapa? Jadi mereka yang mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW serta solat di kiblat yang sama, maka mereka digelar Ahlul Qiblah walaupun mereka melakukan maksiat. Ini yang satu perbincangan panjang lah. Okey, jadi kita tanpa kita masa teruskan, insya-Allah, perbincangan dalam buku ini. Qala Imam At-Tahawi rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahilluhu. Kami tidak mengkafirkan seseorang pun daripada Ahlul Qiblah yang melakukan dosa selagi mereka tidak menghalalkannya. Wala naqul la yaduru ma'al imani dhanbun liman amilahu. Namun kami tidak mengatakan bahawa iman tidak terjejas bagi orang yang melakukan dosa. Okey, ini kita dah sentuh sedikit minggu lepas, tapi kita cuba sambung minggu ni. Jadi Imam Tahawi sedang mengatakan bahawa bagaimanakah cara kita menilai ataupun meletakkan daerah iman dan kufur, sempadan iman dan kufur antara orang mukmin dengan orang kafir. Di manakah titik itu? Di manakah yang menjadikan seseorang itu mukmin dan seseorang itu kafir? Adakah sekadar meninggalkan solat menjadikan seseorang itu kafir? Adakah dengan dia membuat dosa-dosa besar seperti zina, berjudi, minum arak dan sebagainya menjadikan dia kafir? Jadi ini perbincangan akidah yang perlu kita perhalusi. Di sini Imam Tahawi mengatakan bahawa mereka yang melakukan dosa tidak dikatakan sebagai kafir. Mereka Ahlul Qiblah, mereka Ahlul Qiblat yang sama, muslimin. Jadi kita tidak mengatakan mereka kafir selagi mana mereka tidak malam mestahilluhu, mereka tidak menghalalkan dosa yang mereka lakukan. Jadi di sini kita lihat perbincangan tentang takfir ataupun iman dan kufur ini, perbincangan berkaitan dengan hati, i'tiqad, pegangan. Mungkin kita boleh buat dosa, tetapi selagi kita tidak menghalalkan dosa tersebut, tidak mengatakan itu boleh dilakukan, itu halal dan sebagainya, bertentangan dengan apa dikatakan oleh Nabi, maka itu, selagi mana kita tidak mengatakan itu, maka itu masih lagi dalam sempadan iman. Walaupun mungkin dia dah
di sempadan-sempadan hujung lah. Sikit lagi nak jatuh ke gaung kekufuran. Jadi sebegitu. Okey. Jadi sebab itu dikatakan bahawa selagi mana mereka tidak mengatakan benda itu halal, boleh dilakukan, maka itu adalah sempadannya. Walaupun mereka berterusan melakukan dosa itu. Cuma ada sebahagian ulama' seperti Ibn Taymiyah dan sebagainya, ada mengistilahkan satu istilah dan berkata kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak kafir. Mereka kafir secara perlakuannya tetapi tidak kafir secara i'tiqad. Perbuatan tu macam orang kafir lah. Solat ni, dia punya zinanya, dia punya judi dan sebagainya, kehidupan macam kehidupan orang kafir, tak solat dan sebagainya. Tetapi dia kata aku beriman dengan Allah. Jadi kekufuran itu tidak boleh berlaku secara hukum dunianya. Dalam hatinya wallahu alam lah kan. Jadi sebegitu. Dan tetapi ada tetapi di sini. Ada disambung oleh Imam Tahawi, wala naqul la yadurru ma'al imani dzambun liman amilahu. Tapi walaupun kita mengatakan bahawa meninggalkan perkara wajib ataupun berbuat maksiat itu tidak mengeluarkan seseorang daripada daerah Ahlul Qiblah, tetapi kita tak mengatakan bahawa dosa-dosa itu tidak memberi kesan kepada iman. Jadi iman terkesan dengan dosa. Ketika dia melakukan dosa, maka ketika itu imannya sedang lemah. Iman tidak sempurna, bahkan disifatkan sebagai tiada iman. La yazni zani wa huwa mu'min, kata Rasulullah SAW. Tidaklah berzina seorang penzina itu ketika dia beriman, yakni ketika imannya sedang sempurna, ketika iman sedang tinggi, sebagai ahlul fisq ataupun fasiq, orang yang fasik. Jadi ini dikatakan sebagai kategori orang yang beriman tetapi melakukan dosa, berterusan melakukan dosa. Jadi kata-kata Imam Tahawi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, membuktikan bahawa Ahlus Sunnati wal Jamaah berada di pertengahan antara Khawarij dan juga Mu'tazilah serta Murji'ah. Ini tiga kelompok. Kita cuba bincang sedikit. Di mana Khawarij mengatakan dengan dosa semata-mata seseorang itu boleh jatuh ke kufuran. Jika dia melakukan dosa ataupun dia meninggalkan kewajipan, maka dia kufur. Ini pemikiran Khawarij. Kenapa? Nanti kita akan bincangkan sedikit masa kita bincang tentang masalah iman. Tetapi pemikiran mereka, Al-Khawarij mengatakan bahawa jika seorang itu melakukan dosa ataupun meninggalkan kewajipan, tidak melakukan ketaatan, maka mereka dikatakan sebagai kafir. Mu'tazilah pula kata apa? Mu'tazilah kata mereka yang melakukan dosa besar ini, al-kabair, murtakibul kabirah, yang melakukan dosa besar ini, mereka di manzilah baina manzilatain. Ini satu prinsip dalam akidah Mu'tazilah. Mereka antara dua tempat. Mereka tak kafir, mereka tak mukmin. Sebab kalau orang yang mukmin, mereka tidak akan melakukan dosa. Sepatutnya sebegitu, sebab iman ni menghalang kita dari melakukan dosa sepatutnya. Jadi mereka ni taklah dikatakan sebagai mereka ni beriman sebab mereka dah lakukan dosa. Tetapi nak kata mereka masuk neraka pun, mereka dari kalangan orang kafir pun tidak, sebab mereka masih beriman, ada aslul iman itu. Jadi Mu'tazilah mengatakan mereka manzilah baina manzilatain. Ada satu kedudukan antara dua kedudukan, kedudukan pertengahan yang kita panggil. Dan golongan ketiga kita panggil al-murji'ah. Golongan murji'ah ni mungkin sekarang masih lagi ada saki baki pemikiran ini. Mungkinlah kelompok ni tidak ada, tapi pemikiran ni masih lagi ada. Iaitu pemikiran bahawa mengatakan tiada mudarat kepada iman jika adanya dosa. Jadi mereka kata dosa ini tidak memberi kesan kepada iman. Selagi mana ada iman, buatlah dosa macam mana pun tiada kesan kepada iman tersebut. Ini satu pemikiran yang salah. Jadi kata-kata Imam Tahawi ini menggambarkan titik pertengahan al-iqtisad, itu al-muqtasid, antara Ahlus Sunnah dan juga golongan-golongan lain yang kita panggil syaz ini. Kita sambung. Okey, narju lil muhsinina minal mu'minin ay ya'fu anhum wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi. Kami mengharapkan orang-orang yang beriman itu berbuat baik agar dimaafkan dosanya serta dimasukkan mereka ke dalam syurga dengan belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi sepatutnya pendirian kita
Jika kita berhadapan dengan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, walaupun mereka melakukan dosa, jika mereka beriman, pengharapan kita adalah agar Allah ampunkan mereka. Jadi ini satu mungkin kita sekarang ni dalam suasana kita ni kan, ialah kita ni dalam suasana media sosial sebagainya, kita ni mudah kita melabel dan mudah kita mengutuk, mudah kita memperli. Ni termasuk benda saya sendiri. Kadang-kadang kita ni senang untuk kita perli dan sebagainya jika buat satu dosa atau buat satu perkara-perkara yang bertentangan dengan agama. Jadi antara sepatutnya yang kita tindakan kita adalah kita mengharapkan Allah mengampunkan mereka jika betul mereka beriman. Jika mereka masih beriman, pendirian kita yang sepatutnya adalah kita mengharapkan keampunan kepada mereka. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh untuk tidak mengkritik perbuatan itu. Perbuatan itu seharusnya dikritik oleh kita, tetapi mengharapkan pengampunan Allah kepada tubuh individu itu ataupun batang tubuh itu, maka itu satu bentuk yang lebih baik kepada kita. Seorang Muslim mengharapkan keampunan untuk saudaranya yang lain. Tetapi perbuatan yang jika betul-betul salah, maka janganlah disebabkan dia seorang mukmin kita menafikan perbuatan salah tersebut. Tetapi mengharapkan keampunan itu merupakan satu benda yang perlu sebagai seorang mukmin kepada saudara yang lain. Jadi itu pengharapan kita. Yang mana Allah SWT tidak sebagai Tuhan, Allah berhak mengampunkan. Dan kita pun tidak masuk syurga dengan amalan kita. Dia kata sini wa yadkhiluhum jannata bi rahmatihi. Allah memasukkan seseorang dalam syurga dengan rahmatnya. Jadi ada satu kisah para sahabat, seorang sahabat, lupa nama dia, tak ingat nama dia apa, tapi dia masuk Islam selepas solat subuh. Jadi dia tak sempat solat subuh lah. Tak sempat solat subuh bersama dengan para sahabat, dia masuk Islam. Kemudian ada seruan perang ataupun seruan untuk pergi satu misi peperangan lah, perang kecil. Jadi bila dia pergi, dia join, dan dia meninggal dalam peperangan, syahid dalam peperangan tersebut. Jadi dia tak sempat lakukan satu solat pun. Sebelum zuhur dia dah meninggal. Selepas subuh dia masuk Islam, sebelum zuhur dah meninggal sebagai seorang Muslim. Jadi kalaulah betul kita masuk syurga kerana amalan kita, maka sahabat ni tadi mungkin tak dapat masuk syurga, tetapi syurga itu dimasuki dengan rahmat Allah SWT. Jadi kita beribadah kerana mengharapkan rahmat Allah SWT. Begitu juga kita mengharapkan keampunan Allah SWT daripada kepada diri kita. Wala na'manu alaihim wala nashhadu lahum bil jannah. Kami tidak merasa aman terhadap mereka dan kami tidak menjamin mereka boleh masuk syurga. Wa nastaghfiru limusiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannituhum. Kami juga memohon ampun kepada Allah untuk mereka yang melakukan kejahatan, dan kami sesungguhnya bimbang terhadap mereka, tetapi kami tidak putus asa. Wal amnu wal ya'su yanqulani min an millatil islami wa sabilul haqqi bainahuma li ahli al-qiblah. Merasa aman dari ancaman Allah dan putus asa daripada keampunannya adalah menyimpang daripada agama Islam, sedangkan jalan yang benar adalah ahlul qiblah. Bagi ahlul qiblah adalah berada di antara keduanya. Jadi di sini kita pun ada satu perbincangan panjang dalam perkara ini, dalam perkara-perkara berkaitan tasawuf ataupun tazkiyatun nafs. Pertama sekali, sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh judgmental. Kita tak boleh menjadi judgmental, tak boleh jadi bersikap menghukum. Kau ni ahli neraka, kau ni ahli syurga. Tak boleh. Ini salah. Sebab syurga dan neraka adalah hak milik mutlak Allah SWT. Allah akan masukkan siapa yang dikehendaki di dalamnya. Allah akan masukkan ke neraka siapa yang dia kehendaki. Jadi kita tidak boleh menghukum sesiapa secara zahir itu dia akan masuk syurga atau neraka. Itu bukan hak kita. Cuma Allah SWT telah memberikan panduan
ataupun tanda-tanda ahli syurga dan ahli neraka daripada wahyunya. Jadi kita persoalan masuk syurga atau masuk neraka, persoalan pengakhiran kehidupan seseorang itu milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah memegang qadar, Allah memegang takdir ke semua makhluk. Tetapi kita boleh kata ini tanda-tanda ahli syurga, ini tanda-tanda ahli neraka, ini tanda-tanda seorang yang akan mendapat syurga yang tertinggi. Jadi persoalan tentang syurga neraka memang milik Allah SWT, tetapi Allah telah memberikan tanda-tandanya daripada Al-Quran dan hadis untuk kita nilai. Tetapi kita tidak boleh menjadi seorang yang judgmental, tak boleh menghukum seseorang dengan penghujung dia. Tetapi demi mungkin kita kata sebagai bentuk peringatan, jangan buat macam ni perangai ahli neraka. Mungkin kita ada anak-anak kan, kita ada adik-adik, kita ada anak, kita ada anak buah, kita ingatkan, ni jangan ni perbuatan ahli syurga ni. Ni buat ni perbuatan ahli syurga. Ni jangan buat ni perbuatan ahli neraka. Kita bukan mengatakan dia ahli neraka atau dia ahli syurga, tetapi kita memberikan petanda-petanda ahli syurga tu macam mana. Okey. Jadi itu pendirian kita dalam perkara ini. Okey, kemudian kita nak cerita tentang al-amnu wal ya'su. Merasa aman daripada azab dan merasa putus asa daripada ganjaran. Jadi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di antara kedua ini. Bahasa yang lagi cantik diungkapkan oleh Ibnu Qayyim, kita terbang dengan sayap al-khauf wal raja. Satu sayap khauf, satu sayap raja, takut dan berharap. Kita tidak merasa aman daripada azab Allah Taala dan kita tidak merasa putus asa daripada rahmat Allah Taala. Jadi ini yang menjadikan kita terbang menuju Allah Subhanahu Wa Taala, terbang menuju keampunan dengan kedua-dua sayap ini. Di mana jika seseorang itu merasakan dia ni aman daripada azab Allah SWT, ini perangai murji'ah tadi. Mereka rasa dengan tidak ada kesan kepada iman mereka dengan apa? Dengan dosa-dosa itu. Buat dosa macam mana pun iman tu masih ada. Ini mereka kiaskan dengan sebagaimana tiada manfaat perbuatan kebaikan untuk orang yang dah kafir, sebegitu juga tiada manfaat mudarat perbuatan maksiat kepada iman seseorang. Ni dia punya logik dia orang. Jadi bila macam tu mereka kata buatlah dosa pun, yang penting ada iman, aslul iman tu ada. Boleh dan sebagainya. Ini satu permainan. Ini kita kata bermain-main Allah SWT. Allah ni bukan macam kita dengan manusia lain. Manusia lain pun kita akan geram lah hari ni main-main kita kan. Kau cakap sayang tapi buat-buatan macam tak sayang kan. Contohlah kan, cakap kata apa, aku ni faham kena datang awal lagi kerja kan, tapi setiap hari datang lambat. Cakap betul, mengikrarkan, maksudnya dia punya kebenaran, perkataan dia betul, tapi perbuatan tak nak menggambarkan benda tersebut. Kita pun marah. Apatah lagi dengan Allah kan, berkira-kira. Jadi ini yang menjadi masalah. Jadi kita kata tidak boleh kita berasa aman sentiasa daripada azab Allah SWT. Kalau rasa aman je, ni berbahaya. Dalam masa yang sama, kita tidak boleh rasa al-ya'su, tidak boleh berasa putus asa daripada rahmat Allah. Aku ni dah banyak dosa lah. Aku ni di sisi Allah tidak ada apa-apa. Aku ni banyak dosa. Aku ni punya latar belakang yang teruk, latar belakang keluarga yang tak bagus. Aku ni banding oleh apalah aku ni ada. Orang yang tidak ada apa-apa, taklah baik sangat. Orang dengan Allah tak baik, dengan manusia pun tak baik. Tak ada gunalah aku hidup lagi. Jadi ini berputus asa daripada rahmat Allah ini juga bukan merupakan daripada sikap seorang mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah merasakan bahawa mereka perlu ada rasa aman, tetapi mereka ada rasa putus asa tu dia bergerak seiring. Tidak cenderung kepada salah satu sahaja. Jika kita betul-betul mengamalkan perasaan ini, al-khawfi wal raja', kita akan terbang kepada Allah Taala dengan terbangan yang betul. Jadi ini yang dimaksudkan. Allah kata dalam Quran, dalam surah As-Sajdah, Allah kata yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dengan khauf, dengan rasa takut kepada azab,
Mereka tak rasa aman pun, mereka takut. Tetapi mereka tak takut sentiasa. Mereka ada watama'a. Mereka menginginkan rahmat Allah SWT. Mereka menginginkan ganjaran pahala. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka dalam keadaan khauf, takut Allah tak makbulkan, takut Allah, ya Allah siapalah aku ni. Takut tu kena ada. Tetapi dalam sama ada kata tamak, tam'un, inginkan keampunan, inginkan balasan dan ganjaran. Jadi ini sikap seorang yang muslim dan mukmin. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Okey, kita teruskan. Wala yukhrijul 'abdu minal imani illa bijuhudi ma adkhalahu fihi. Seseorang itu tidak terkeluar daripada iman melainkan jika dia mengingkari perkara-perkara yang memasukkannya ke dalam keimanan, yakni pengakuan tauhid dan perkara yang dikatakan sebagai asas agama. Ini dipanggil sebagai al-ma'lum min ad-din bid-darurah. Perkara yang diketahui sebagai asas agama. Jadi apabila seseorang itu dia beriman, apakah tanda-tanda seorang itu beriman? Maksudnya kalau kita ada orang yang bukan Islam masuk Islam, kita akan minta dia bersyahadah. Maksudnya dia menyaksikan. Syahadah ni penyaksian bahawa Allah itu satu dan juga Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kemudian hukum-hukum fiqh itu berdiri daripada asas ini, asas syahadah ini. Okey. Jadi sebagaimana lafaz syahadah ini, pengakuan dan ikrar ini yang memasukkan seseorang ke dalam Islam, begitu juga inilah yang akan menjadikan seseorang itu keluar daripada Islam. Jika dia mengingkari perkara ini. So bukanlah dua tu je sebenarnya. Kalau orang tu mengingkari kewajipan solat yang wajib itu adalah juga satu bentuk kekufuran, sebab itu dibawa oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu kita kata sebagai kita tak kata dengan maksiat sahaja seorang tu dia jadi kafir. Jika dia beriktikad bahawa maksiat itu boleh buat, Nabi tak halang pun, contohnya. Jadi itulah yang menjadikan dia kufur. Sebab nak masuk Islam dengan pengakuan hati, iktikad itu, begitu juga nak keluar pun dengan dia mengingkari apa yang diiktikadkan oleh dia. Bukan sekadar dengan dosa dan pahala. Okey. Bukan sekadar dengan maksiat dan dosa. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ma'lum minad din bid-darurah? Apa yang diketahui sebagai asas agama secara daruri. Okey. So kita nak bincang sikit sini sebelum kita masuk ke iman ni. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, darurah yang dimasukkan dalam perkataan ini adalah darurat ni maksudnya perkara-perkara yang tidak perlukan kepada kajian yang mendalam. Maksudnya secara sekilas pandang tahu dah, oh ini perkara yang ada dalam agama. Ma'lum minad din bid-darurah. Dia tahu benda tu daripada agama secara daruri. Dia punya pasangan dia daruri dan nazari. Daruri ni tak perlu kajian pun kita tahu benda tu dalam agama. Ada benda yang nazari, perlu kajian dan mendalam, perlu pemerhatian, perlu eksperimen dan sebagainya. Jadi ini nazari. Jadi perkara-perkara yang ma'lum minad din bid-darurah, maksudnya kalau orang kafir pun tahu ini, oh ini agama Islam punya pengajaran ni. Contohnya apa? Solat wajib, solat 5 waktu, Allah tu ada, Allah tu satu, Nabi Muhammad tu sebagai pesuruh Allah. Ini orang kafir pun tahu benda ni adalah sebahagian daripada agama. Kalau dia mengaku benda ini, maka dia dah menjadi Islam. Mungkinlah perkara-perkara lain, solat tarawih ke apa sebagai contohan, 8 ke 20. Ini adalah perkara-perkara yang nazari. Tetapi ma'lum minad din bid-darurah adalah perkara-perkara yang secara basic orang semua tahu, adalah asas dalam agama. Okey, jadi itu. Jika dia mengingkari benda itu, maka dia telah mengingkari Islam. Dia telah jatuh ke dalam gaung kekufuran. Okey. Itu yang dimaksudkan dengan ma'lum minad din bid-darurah. Ada persoalan, adakah ustaz, bukan ke kewujudan Allah itu nazari? Bukan ke nak mengetahui tentang Allah itu wujud adalah perkara yang perlukan kajian, perlukan penakkulan. Kita kata ya, betul, Allah, mengetahui kewujudan Allah itu perkara yang penakkulan, pemikiran, perlukan kepada kajian sedikit. Tetapi
setelah berlalunya masa, maka benda itu asbah minad din, secara asasnya telah menjadi sebahagian daripada agama, secara adian, secara adatnya orang tahu ini agama, walaupun aklinya adalah daruri. Okey, walaupun secara pemikirannya dia memerlukan kepada kajian, tetapi secara kebiasaannya orang tahu itu daripada agama. Kita masuk kepada perkara yang paling kemuncak pada malam ini, iaitu tentang iman. Wal imanu huwal iqraru bil lisani wa tasdiqu bil janani. Okey, iman itu apa? Okey, ni kita nak bincang. Kita dah bincang habis rukun iman, tetapi baru kita bincang apakah itu iman. Di ujung-ujung buku ni kita nak bincang apakah itu iman. Iman ialah menuturkan pengakuan dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Ada dua aspek di sini yang dikatakan oleh Imam Tahawi. Iman itu adalah menuturkan pengakuan dengan lidah dan membenarkan dengan hati. Ada dua pengakuan dengan hati dan membenarkan dengan lidah. Okey. Jadi perbincangan tentang iman ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian sangat panjang, dan saya pernah dekat Mesir dulu, masa di belajar dulu, ada buat satu kajian tentang mazhab-mazhab dalam iman ni, pasal khilaf dalam pasal iman ni, panjang detail. Okey, jadi apakah itu iman? Ini pun khilaf dalam kalangan aliran-aliran akidah dalam Islam. Jadi secara ringkasnya, iman secara bahasanya bermaksud membenarkan. Maksudnya ada benda yang al-mu'manu bihi, ada aspek yang kita imankan itu. Sebagai contoh, saya percaya bahawa malam ini hujan. Maksudnya malam ini hujan itu adalah kepercayaan tu, membenarkan kepercayaan apa yang dipercayai itu. Okey. Jadi saya percaya Allah itu wujud. Saya percaya Allah itu esa. Jadi al-imanu billah. Okey, itu maksudnya kepercayaan tentang Allah. Kepercayaan Allah itu ada. Al-mu'manu bihi, yang dipercayai itu adalah Allah itu ada, sebagai contoh. Jadi untuk seseorang itu masuk Islam, apakah yang dia perlu imani? Apakah yang dia perlu percayai? Jadi itu kita ada rukun iman, arkanul iman itu, 6 rukun iman itu merupakan basic kepada kepercayaan. Nak menjadi seorang Muslim, maka perlukan kepada kepercayaan kepada 6 perkara ini. Jadi itu dikatakan sebagai al-mu'manu bih, yang dipercayai. Jika kita percaya, maka lengkaplah iman kita. Okey. Jadi sebab itu bila kata-kata percaya, at-tasdiq, percaya itu tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Tempatnya di hati. Sebab percaya ini bukan dengan mulut. Sebab boleh jadi orang itu percaya tapi dia tak tuturkan. Boleh jadi orang itu tidak percaya tetapi dia sebut dia percaya. Jadi sebab itu kita katakan bahawa percaya ini dia tempatnya di hati. Al-imanu tasdiqu bil janan, percaya dengan hati. Okey. Jadi kenapa Imam At-Tahawi mengatakan al-iqraru bil lisani itu sebahagian daripada iman? Kenapa dia katakan menyebut dengan lidah itu sebahagian daripada iman, sedangkan kita kata tadi kepercayaan itu daripada hati? Jadi di sini perbincangannya adalah, jika seseorang itu dah percaya, apakah bukti dia percaya? Apakah bukti dia percaya? Jadi aslul iman, asal iman itu memang di hati. Kepercayaan itu daripada hati. Tapi apakah bukti dia percaya? Jadi sebab itu kena ada sebutan, kena sebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Muhammadar rasulullah. Ini kepercayaan. Sebab bila kita nak menghukum di dunia, sebab bila kita dah seorang Muslim, maka ada ahkam-ahkam, ada hukum-hukum yang perlu kita, ada hukum yang kita akan lalui lah. Sebagai contoh, bila kalau dah Muslim, ada hak miras, ada hak pusaka, ada hak nafkah, ada sebagainya. Jadi semua ini tertakluk kepada
keimanan. Jadi kalau kita beriman tapi tak cakap keimanan kita, maka macam mana kita nak kata bukti kita beriman? Jadi sebab itu dikatakan sebagai iman itu al-iqrar bil lisan, sebab dia adalah syarat kepada ijra'ul ahkam fid dunya, sebab syarat kepada pelaksanaan hukum di dunia. Kalau tak ada iman, kalau iman itu tidak dapat disebut dengan lidah, maka tidak ada bukti nak mengatakan kita itu beriman, walaupun mungkin kita ni dalam-dalamannya beriman. Okey. Sebab Allah, kita ni nahnu nahkum bizawahir wallahu yatawallas sarair. Kita ni berhukum dengan zahir, tapi Allah yang mengetahui apa dalam hati. Jadi walaupun orang itu mungkin dia dalam hatinya kufur, nifaq, tetapi di mulutnya dia kata dia beriman. Jadi kita terpaksa ataupun kita menghukum dia sebagai seorang Muslim walaupun dalam hatinya tidak beriman, sebab kita berhukum dengan zahir. Ada soalan Ustaz, apa contoh maksud iman mengikut mazhab-mazhab yang sebut tadi? Okey, ini saya baru sebut tadi satu iaitu yang dikatakan oleh golongan Asy'ariyah. Iman itu adalah tasdiqu bil janan. Iman itu hanyalah kepercayaan dalam hati. Tetapi Imam At-Tahawi yang mengikut mazhab Abu Hanifah dan juga Al-Maturidiyah mengatakan bahawa iman itu at-tasdiqu bil lisan, at-tasdiqu bil janan, dia percaya dengan hati dan menyebut dengan lidah. Itu dua tu sekali. Banyak lagi nanti kita akan cuba teruskan. Okey. Kita masuk sikit. Sebagai contoh, para salafus soleh, Imam Syafi'i dan sebagainya, mengatakan bahawa iman tu ada tiga. Tasdiqu bil janan, wal iqrar bil lisan, wal amal bil arkan. Maksudnya iman itu adalah mempercayai dengan hati, menyebut dengan lidah dan beramal dengan anggota. Ini dikatakan salafus soleh, termasuk juga al-Khawarij dengan Mu'tazilah. Mereka mengatakan bahawa iman tu tiga aspek ni. Tiga-tiga aspek ni merupakan iman. Jadi maka timbul persoalan Okay, ini kita akan bincangkan. Kalaulah seseorang itu tidak melakukan amalan kewajipan, jadi adakah iman dia tidak ada ataupun iman dia tak cukup lah? Sebab kita kata tadi, yang dikatakan tadi tiga aspek itu iaitu percaya dengan hati satu, sebut dengan lidah, yang ketiga amal. Jadi bila dia tak beramal, maka adakah iman dia tidak ada ataupun tak cukup? Jadi kita boleh kata dia kafir. Ini khilaf yang berlaku. Pada salaf kata tidak, mereka tidak kafir. Tetapi Khawarij kata mereka kafir, dan Mu'tazilah kata mereka ni antara kedudukan pertengahan antara kafir dan iman. Macam mana boleh beza? Sebab mereka kata amal ini merupakan sebahagian daripada aslul iman, sebahagian daripada usul iman itu sendiri. Sedangkan para salaf mengatakan amal itu sebagai kesempurnaan iman, kamalul iman, bukan aslul iman. Jadi jika amal dilakukan maka imannya sempurna, jika amal tidak dilakukan maka imannya kurang sempurna. Bukanlah tidak ada iman langsung, tetapi dikatakan oleh Khawarij dan juga Mu'tazilah, jika tidak ada amal maka tidak adalah iman tu, tak ada. Macam kita lah, contohnya ada seorang ni kita lah, mungkinlah kita punya keluarga ke siapa kawan-kawan kita ni tidur panjang hari Kau ni hari tidur je, cakap lah, kau ni macam kau orang lah, macam kau orang kau ni, orang lain pergi jumpa orang lain pergi keluar, pergi belajar, ada benda nak buat, ada matlamat hidup lah. Kau ni tidur je. Kau tak ada, kau ni bukan macam kau orang. Kita bukanlah mengatakan dia tu bukan manusia, dia tu haiwan ke apa kan, tidak. Tapi tak cukup erti kemanusiaan dia, sebab manusia ni patutnya dia ada matlamat hidup, patutnya dia bersosial, patutnya dia ada benda lah dia buat. Takkanlah dia nak duduk tidur je kan. Haiwan pun tak tidur kan. Jadi maksudnya bila kita kata dia bukan orang, bukanlah kita kata dia menafikan keinsanan dia, tapi kita kata keinsanan dia macam tak sempurna. Macam tu juga iman ni. Jika dikatakan bahawa amal sebahagian daripada iman, dalam erti kata kesempurnaan iman itu tidak lengkap jika tidak ada iman. Bukanlah iman itu sendiri ternafi berbanding dengan apa dikatakan oleh Mu'tazilah dan juga Khawarij. Okey, jadi beza itu aslul iman dengan kamalul iman. Asal usul iman dan juga kesempurnaan iman. Okey. Jadi di sini kita dah nampak bezanya antara salaf dan Khawarij. Jadi kesimpulannya,
Kan? Pelbagai khilaf ni sebenarnya khilaf suri atau khilaf lafzi. Kan? Bila kita katakan bahawa tidak ada iman. Allah kan Nabi kata la yazni zani wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina itu melainkan jika dia beriman. Maksud di sini adalah jika imannya lengkap, jika imannya sempurna, jika imannya di peringkat yang tinggi yang betul, maka di situ ketika itu dia tidak akan melakukan zina. Bukanlah Nabi mengkafirkan dia, tidak. Tetapi Nabi yang mengatakan bahawa iman sedang lemah, iman tidak sempurna ketika itu. Dan juga kita faham bahawa dan Allah pun kata dalam Quran, wa in ta'ifatan minal mu'minina iqtatalu, dalam surah Al-Hujurat, jika dua kelompok daripada mukmin itu berperang antara mereka, perang sama muslim ni, perang sama mukmin, tapi Allah tidak menafikan iman antara kedua-dua mereka. Allah kata ta'ifatan minal mu'minin, dua kelompok daripada orang beriman, naqtatalu. Jadi maksudnya kedua-dua tu masih lagi beriman walaupun mereka berperang sama sendiri. Jadi maksudnya tidak dinafikan iman kepada mereka. Jadi di sini kita faham, kita nampak jelas bahawa iman yang dimaksudkan dalam hadis dan Quran itu kita kena tahqiq, kita kena nilai. Adakah betul-betul dimaksudkan tu iman secara zahir ataupun ada makna lebih mendalam yang kita perlu dalami. Jadi Allah Nabi kata beza antara orang yang solat, orang yang kafir dan orang mukmin ni meninggalkan solat. Bukanlah Nabi kata tak solat atau kafir, tetapi maknanya keimanan dia itu tidak cukup lengkap sebagai seorang mukmin. Kamal itu, kesempurnaan iman itu tak lengkap. Okey, panjang dah. Jadi bila dikatakan di sini, Imam Tahawi kata bahawa iman itu adalah percaya dengan hati dan juga menyebut dengan lidah. Jadi maksudnya adalah bahawa lidah, disebut dengan lidah itu, ada kata sini ruknun zaidun yahtamilu suqut indal ikrah. Maksudnya iman, aslul iman tu adalah hati. Tetapi bila kita disebut lidah itu, maksudnya di satu rukun juga, tetapi rukun yang ditambah. Sebab rukun yang kedua ni, iaitu rukun menyebut dengan lidah ini, boleh tidak ada. Sebagai contohnya ketika bila? Ketika kita dipaksa. Bagi contoh kisah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir ni, kisah dia ketika dia masih lagi kecil dengan mak ayah dia dipaksa untuk mengatakan bahawa berhala itu Tuhan dia, bukan Allah Tuhan dia. Jadi apa? Jadi dia dipaksa, maka dia mengakulah di mulut dia, tetapi hati dia masih lagi beriman dengan Allah SWT. Jadi di sini dikatakan Nabi mengatakan dia beriman, dia masih lagi beriman. Jadi ketika itu bahawa dikatakan sini perbezaan, di manakah perbezaan antara tasdik, iman tasdik dan iman yang disebut tu. Iman tasdik itulah aslu dia. Sebab iman di hati ni tak boleh terpaksa ke tak terpaksa ke, memang kena ada. Tetapi sebutan dengan lidah itu boleh jadi ketika dipaksa kita boleh tidak berkata-kata keimanan kita. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Okey, soalan. Tapi kalau tak beramal, kita tak beriman ke Ustaz? Okey. Kalau tak beramal, kita kata imannya tidak sempurna. Bukanlah hilangnya iman itu secara aslu. Ada iman tetapi tidak sempurna. Imannya tidak di peringkat lebih tinggi. Sebab itu iman pun ada peringkat-peringkatnya. Sebagaimana keyakinan itu ada peringkat-peringkatnya, sebagaimana keimanan itu ada peringkat-peringkatnya. Tak semua orang sama keimanan dia. Ada orang iman dia dengan Allah SWT lebih tinggi sebab keyakinan dia lebih tinggi. Ada orang lebih kurang, tapi semuanya asal iman sama. Benda yang diimani itu sama, iaitu beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan malaikat, sama. Asal iman itu sama. Tetapi kamalul iman, kesempurnaan iman itu berbeza. Ada yang mereka rasa, para sahabat bagi contoh, iman yang mereka ni macam dah berada di akhirat dah. Mereka mampu lihat syurga tu di dunia lagi. Tak sama dengan kita. Jadi para wali, para nabi, mereka ni iman ni peringkat tinggi, tetapi aslul iman itu sama. Jadi tidak beramal ini tidaklah menafikan aslul iman, tetapi menafikan kamalul iman, menafikan kesempurnaan iman. Okey, harap menjawab soalan saudara Ibrahim. Okey, wa jami'u ma sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
minasy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'un wat tafadulu bainahum bil khasyati wat tuqa wa mukhalafatil hawa wa mulazamatul aula. Semua perkara yang berkaitan dengan syarak dan penjelasannya adalah sahih daripada Nabi dan benar. Iman itu adalah satu, dan orang beriman pada asal iman ni adalah sama tahapnya, tetapi yang membezakan antara mereka ialah dari sudut takut dan takwanya kepada Allah, menyalahi hawa nafsu ataupun melawan hawa nafsu serta melazimi amalan yang utama. Okey. Jadi di sini apa yang saya katakan tadi, iaitu bahawa iman dia satu, iaitu apa yang diimani itu semua sama. Sebagai seorang yang mukmin, apa yang kita imani itu semua sama. Jadi itu katakan iman itu satu, iaitu kepercayaan untuk dikatakan seorang itu mukmin semua sama. Malaikat ke, manusia ke, nabi ke, yang diimani itu, perkara yang diimani itu sama, iaitu Allah yang Esa dan sebagainya, kitab-kitab dan sebagainya. Tetapi yang membezakan keimanan, at-tafadulu bainahum, keutamaan iman antara kita dan para nabi dan para malaikat adalah pada kesempurnaan tersebut, iaitu takwanya kepada Allah, takutnya kepada Allah, bagaimana dia melawan nafsu dia, bagaimana dia melazimi amalan tersebut. Tetapi aslul iman, apakah yang diimani itu semua sama. Okey. Jadi rasanya itu sahaja untuk malam ini. Jadi kalau ada apa-apa soalan untuk saya jawab, jika ada yang ingin bertanya. Kita malam ni dah membincangkan sedikit tentang ahlul qiblah, tentang kedudukan orang yang berbuat baik dan orang yang beriman, serta kita bincang panjang tadi tentang iman dan kufur. Okey. Jadi iman sebagaimana kita bincangkan tadi adalah atas sejak keberjalan, kepercayaan dengan hati, dan menyebut dengan lidah itu adalah syarat kepada pelaksanaan hukum di dunia, hukum nafkah, hukum miras, hukum dikuburkan di keluarga muslimin dan sebagainya, hukum nikah dan sebagainya. Dan al-amalu bil arkan, beramal dengan kita punya anggota, merupakan kesempurnaan iman. Okey. Khilaf antara yang berlaku tu khilaf suri, khilaf sedikit tetapi tidaklah menggambarkan khilaf yang besar. Jadi kalau tiada soalan, saya rasa itu sahaja untuk malam ini, insya-Allah. Pada minggu hadapan pada waktu yang sama, Rabu dan 9 malam, kita akan meneruskan lagi kelas kita membincangkan tentang akidah at-tahawiyah. Allah Taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.